sambungnya dengan hadis kelebihan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asy-syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan, yakni makmurkan rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Rawahu Muslim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u Zahrawain Al-Baqarah wa surah Al-Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Qala Muawiyah balagani an al-batalah as-sahrah. Rawahu Muslim. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ambil beratlah untuk membaca dua surah yang bercahaya, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat seumpama dua kumpulan awan ataupun dua naungan ataupun seperti dua kumpulan burung yang berterbangan dalam barisan. Kedua-duanya akan beri syafaat kepada pembacanya. Khususnya bacalah surah Al-Baqarah, kerana membacanya, mengertinya serta memahaminya menyebabkan keberkatan. Meninggalkannya merupakan sebab kerugian dan penyesalan. Orang-orang batil tidak boleh mengambil faedah daripada surah tersebut. Hadrat Muawiyah berkata, telah sampai kepada saya bahawa yang dimasukkan dengan orang batil ialah tukang sihir, yakni sihir daripada tukang sihir tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah. Rawahu Muslim. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqaratu sanamul Quran wa dhurwatuh nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsh wa usilat bi surati Al-Baqarah wa yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridu Allah tabaraka wa ta'ala wad darul akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Rawahu Ahmad. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak yakni bahagian yang tertinggi bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Sebanyak 80 malaikat turun bersama setiap ayatnya. Ayat kursi telah dikeluarkan daripada bahagian bawah arash, yakni ia telah turun daripada khazanah Allah SWT yang khusus. Kemudian ia telah digabungkan dengan surah Al-Baqarah. Sementara surah Yasin ialah jantung Al-Quran. Siapa yang membaca surah Yasin untuk keridaan Allah dan untuk akhirat, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah. Bacalah surah Yasin itu di sisi orang yang hampir meninggal dunia daripada kalangan kamu, supaya rohnya mudah dikeluarkan. Rawahu Ahmad. Keterangan surah Al-Baqarah dikatakan sebagai puncak Al-Quran dalam hadis di atas ialah kerana dalam surah ini diterangkan asas-asas Islam, akidah dan hukum hakam Islam secara mendalam. Keterangan sedemikian tiada dalam surah-surah yang lain. Jadi alhamdulillah kita telah dengar dua hadis yang agak panjang tentang kelebihan Al-Quran secara umumnya dan kelebihan surah Baqarah secara khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair.
sambungnya surah Al-An'am muka surat 137. 137 ayat 74. Surah Al-An'am muka surat 137 ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به
أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya Allah SWT datangkan kisah Nabi Ibrahim. Surah ini surah yang mana diturunkan di Mekah selepas surah Hijr, Jadi oleh kerana surah ini diturunkan di Mekah ni, Allah SWT cerita kisah Nabi Ibrahim berkali-kali untuk bagi tahu, untuk batalkan hujah orang Mekah. Orang Mekah ni mereka tidak mahu terima Nabi sebab mereka rasa betul kerana nisbah amalan yang mereka buat, agama yang mereka anuti itu mereka nisbah pada Nabi Ibrahim. Ini waham, ini syubhat yang menyebabkan sebahagian mereka ni tidak tergugat kerana mereka faham apa yang mereka buat ni daripada Nabi Ibrahim, ajaran daripada Nabi Ibrahim. Ya, kita tak faham, Tok Lebah kita paling faham sekali. Tok Lebah kita paling faham ni. Ini kesan dia. Dia Tok Lebah telah ubah sikit lah. Ajaran Saki baki ajaran Nabi Ibrahim tu ada lagi. Kalau kita tengok kesan syirik ya, pada lafaz yang diubah sikit tapi dari sudut amalan jadi punah ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa ma malak. Tambah situ sikit lah. Illa ma malak. Ni yang Tok Lebah Mekah ajar. Tak, amar bil luhai mula-mula sekali. Ada. Kita hanya sembah Allah ya. Kita tak syirik dengan Allah. Lepas tu buat syirik ni, Allah Taala bagi izin. Tak. Kita memang kita minta dengan Allah ya. Tapi orang ni, wali ni rapat dengan Tuhan. Tak. Rapat dengan Tuhan juga. Jadi ini syubhat-syubhat. Jadi Allah Ta'ala cerita berkali-kali Nabi Ibrahim begini sebenarnya. Mari sejarah. Nabi Ibrahim ni berlepas diri daripada syirik, tidak terlibat dengan syirik. Tapi kalau dah degil kan tak saya terima. Ni Allah Ta'ala cerita, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman ahla. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim bagi tahu pada ayah dia. Bagi tahu pada ayah li abi azara atattakhidhu asnaman aliha. Adakah kamu nak jadikan patung-patung ni sebagai Tuhan? Patung-patung ni, sanam ni sebagai Tuhan. Sanam ni apa dia? Batu kain diukir yang disembah. Dia jadi kiblat lah. Kiblat. Sanam. Dia sebelum sanam dia kena wasan dulu. Wasan. Tak. Wasan ni benda kan? Benda yang mana satu orang kata ada takluk. Benda ada takluk. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Awthan, Allah Ta'ala buat asnam. Tak. Mana 360 ni nama dia ni Jibt, Taghut, Nid, Sanam. Lepas tu kepada sari Wasan. Ittakhadhu min dunillahi awthan. Dalam surah Ankabut Nabi Ibrahim bagi tahu pada kaum dia, kamu ni jadikan selain daripada Allah ni awthanan. Awthan jamak wasan. Jadi kita kena tahu belakang tu Jib masuk kepada dia, tak Taghut masuk kepada dia.
Nid. Tak, mula-mula sekali Allah tersebut dalam Quran ni bahala nid. Fala taj'alu lillahi andada. Nidun mufrad, andada jamak. Fala taj'alu lillahi andada. Dalam surah Baqarah 2 kali. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. 2 kali. Mula-mula sekali Allah tak berkenan ke dia, pun dari surah juzuk 2. Jadi sini asnaman, dia sebelum jadi sanam, sebelum dijadikan patung, dia kena ada wasan dulu. Wasan ni apa? Benda yang mana satu orang itu takluk dengan hati sehingga dia tak, sehingga dilanggar perintah Allah SWT kerana benda tu. Benda yang mana ada takluk dengan hati tu. Sebab wasan pun dari sudut bahasa Arab takluk. Wasana dengan sa, dengan watana dengan ta, makna yang sama. Makna dia takluk. Dia mana yang lain-lain, berlainan belakang, berlainan. Batu ittakhadhu min dunillahi awthanan mawaddata bainakum. Dia berkait dengan cinta kasih pada satu benda tu, satu orang itu kasih sehingga dia jadi wasan dulu. Kemudian bila dia bina patung, dia jadi sanam. Dia punca dia pada wasan dulu. Sebab orang India boleh tengok kan, ada Mahatma Gandhi tu, dia ada patung dia belum jadi patung, dia ada takluk orang hebat, macam-macam cerita tu. Sehingga langgar perintah Allah SWT tu wasan. Kemudian bila dipuja, dibuat patung, tu jadi sanam. Punca dia wasan. Sebab tu dalam hadis Nabi berkenaan dengan arak pun Nabi beritahu, siapa dia datang akhirat mudmina khamran, Nabi beritahu, dalam keadaan dia tegak ketagih arak. Apa dia mati dalam keadaan ketagih arak. Nabi bagi tahu seolah dia sembah wasan. Sembah wasan. Dalam hadis. Makna macam ketagih arak tu. Dia takluk dengan arak ni sehingga dia langgar perintah Allah. Lepas tu dia panggil wasan. Jamak dia ausan. Quran. Ini pertama ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi nida ni mula-mula surah Baqarah kita lupa nak. Nida ni maksud dia sebenarnya dia, sebab tu kadang-kadang dari sudut bahasa kalau kita tengok dalam kamus dia maknanya sama nazir. Dia tak masih nazir. Sebenarnya bukan nazir. Dia kadang bahasa orang Arab ni, kalau benda tu terlampau tinggi dah, maka dia untuk sama dia letak berlawan ni. Dia kata sama juga, tapi sama di sudut beza dah. Macam putih dengan hitam, sama dia letak. Dia kata sama sebab apa? Sebab terlampau perbezaan, terlampau ketara. Maka dia letak sekali. Mana dia kata masil, hitam dengan putih masil. Ada masil. Dan nida pun sebenarnya Allah SWT letak sekali tu. Tak, sebab apa? Sebab dia terlampau jauh sangat beza dengan Allah. Tapi manusia sembah seru. Sebab tu kalau perhati ayat nida, fala taj'alu lillahi andada, ayat sebelum dia tertega pada ya ayuhan nas, tengok ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Dia sebelum Allah Taala kata jangan kamu jadikan andada tu, mana dia berbeza dengan tadi. Allah tu siapa dia? Buat orang sebelum kamu, jadikan bumi, jadikan langit tu, turunkan hujan. Ni Allah. Nida ni tu buat satu tu, tapi kamu sembah juga. Tu nida, tu andada. Sama dari surah Baqarah juga. Kaminan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di kalangan manusia tak cerdik ni Allah Taala bagi tahu. Jadi selain daripada Allah ni andada. Ayat atas dia apa dia? Dia bermula wa ilahukum ilahun wahid. Dah mula situ. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bil ardh. Ayat begitu. Ayat bukan kejadian yang begitu hebat sekali, semua Allah jadikan. Kemudian Allah Taala kata, tapi ada juga di kalangan manusia yang mana tidak cipta semua tu, tidak berkait dengan semua, tapi mereka sembah juga. Itu dipanggil nid. Nida ni anda dan sesuatu yang makna manusia sembah ni beza dia dengan Allah begitu ketara sekali. Tapi manusia sembah juga. Manusia sembah.
Itu nib biasa. Sini asna. Dia juga ni wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim bagi tahu pada ayah dia Azara. Ini hadirin hadirat, sebut Azara ni gharib dalam bahasa Arab. Sebab tu sebahagian ulama, ada kita pun contoh kita kan, Azara ni bukan ayah Nabi Ibrahim. Bukan ayah sungguh dia. Sebab orang Arab ni kalau diberitahu ketika mana dia kecek dengan ayah dia, lepas sebut nama. Kalau tak sebut nama dah. Kalau ayah dia tak sebut nama dah, okey, ma'ruf dah. Tapi kalau sebut nama ni, alamat katakan, mesti bukan ayah dia sebenar. Sama ada tok dia ataupun buat saudara dia. Sama ada tok dia. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebab tu, tapi kita tengok dalam Quran, banyak kali Nabi Ibrahim dakwah Azara, ayah dia. Azaran. Zahirnya Allah Ta'ala larang Nabi Ibrahim istighfar ni kepada ayah dia ni lah. Ayah dia ni bukan ayah dia sebenar. Dan zahir juga Nabi Ibrahim ayah dia ni mana mati masa dia kecil lagi, dia dibesarkan oleh Azaran ni. Sebab Allah SWT bagi tahu dalam Quran kan, tidak dibenarkan doa pada orang kafir kan. Tak benar kan. Dan tu boleh tengok surah Ibrahim, akhir surah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahaban alal kibari Ismail wa Ishaq. Doa Nabi Ibrahim. Lepas Allah Ta'ala cerita dari surah Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim bina Kaabah. Lepas tu syukur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi anak, bagi Ishaq, bagi Ismail. Ini peringkat akhir Nabi Ibrahim. Akhir tu Allah Ta'ala rakyatkan doa Nabi Ibrahim kepada dia. Doa pada ibu bapa dia. Doa pada ibu bapa dia. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini semua doa Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa aku dan ampunlah dosa kedua ibu bapa aku. Jadi kalau ayah dia kafir, Allah Taala tak benar kan? Lari dari istighfar kan? Lari dari istighfar. Dan abi ni Allah Ta'ala katakan Nabi kita, ittabi' millata abikum. Allah kata kepada kita, ikutlah millah ayah kamu. Siapa? Nabi Ibrahim. Abi ni boleh tok atas. Dia boleh mana pun saudara. Tapi kalau walidi tak ada. Ayah sungguh. Jadi sebab tu sebenarnya mana ulama yang pendapat bahawa Azara ni bukan ayah Nabi Ibrahim sungguh. Nampak kemah tu. Sebab apa akhir surah Ibrahim ni? Nabi Ibrahim doa pada ayah dia. Kalau ayah dia kafir tak boleh doa. Allah Ta'ala lari dah kan? Allah Ta'ala lari dah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala lari dah Nabi Ibrahim doa. Ni Nabi Ibrahim doa. Dan ni doa ni peringkat akhir dah. Wa idh qala Ibrahim. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim kata pada ayah. Tapi kita terjemah ayah dia juga. Bahasa kita gitu. Ada kata apa lebih sedap lagi, bapa dia. Azara, atattakhidhu asnaman aliha? Adakah kamu jadikan berhala-berhala ni sebagai Tuhan? Sebab apa aku berpendapat kamu dan kaum-kamu ni sesat ni. Ni Allah Taala uji Nabi Ibrahim dakwah keluarga dia pun buat khidmat pada berhala juga. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah Allah Ta'ala beritahu, kami telah tunjuk pada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ini ayat besar ni, bukan ayat kecil. Kami telah tunjuk, Allah Ta'ala beritahu, kami telah tunjuk kepada Nabi Ibrahim ni malakutas sama. Kejadian langit-langit dan bumi yang mana menyebabkan Nabi Ibrahim betul yakin tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim taat sungguh pada Allah ni. Sebab apa Nabi sentiasa fikir tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan Allah telah gambarkan malakut ni jabarut. Di atas wazan ini maksudnya Allah telah tunjuk pada Nabi Ibrahim satu kekuasaan yang begitu hebat pada kejadian langit dan pada kejadian bumi, sehingga Nabi Ibrahim jelas bahawa tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia waliyakuna minal supaya dia jadi orang mana yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala,
yakin dengan ilmu, yakin dengan kudrat Allah SWT. Dan ayat seterusnya ni cara Nabi Ibrahim dakwah kaum dia. Ni bukan Nabi Ibrahim ayat apa? Ayat Ibrahim mencari Tuhan. Bukan Ibrahim mencari Tuhan. Allah Taala beritahu dah, sebab tu Allah Taala mulakan kan, mula dengan dakwah ayah dia. Kemudian beritahu bahawa Nabi Ibrahim ni Allah Taala telah tunjuk pada dia kehebatan dia. Sangat jelas dah. Ini ayat seterusnya ni cara Nabi Ibrahim berhujah ataupun dakwah kaum dia. Falamma janna alaihi, bila waktu malam telah datang tengah malam tu, maka beta-beta tu zahir jelas. Mana Nabi Ibrahim kumpul kaum dia lah. Cara Nabi Ibrahim, di antara uslub Nabi Ibrahim dakwah, guna mantik, guna kewarasan dengan begitu sempurna. Yang mana kaum dia ada sembah bintang, ada sembah bulan, ada sembah matahari, semua selain daripada, semua bahala, semua belakang kan. Kalau dia rasa hebat, manusia ni bila dia rasa hebat, dia rasa benda bagi manfaat, dia sembah. Orang yang ada penyakit syirik gitu belakang, tu boleh tengok kita tengok tak? Tengok. Orang yang ada syirik tak? Tak boleh tengok pokok besar dia tak? Mata yang pacak ah. Dia tak ingat benda pelik sikit. Dia jiwa dia gitu dah. Sebab jiwa dia tak ada kebesaran Allah, tak ada kehebatan Allah, tak ada. Jadi dia nampak benda pelik sikit tak? Dia tak boleh gila tu. Dia mari daripada dia ada benda ni. Ada benda ni. Bahaya. Sebab tu kita muji alhamdulillah. Orang mukmin dia ada Allah dalam hati dia. Jadi tengok benda hebat orang dia tak terkesan. Bahkan kalau tengok hebat pun nampak hebat Allah SWT. Dia jadi sebab tu dia kemah. Jadi duduk dalam keadaan masyarakat lagu ni, Nabi Ibrahim guna sepenuhnya. Jadi konsep yang sama ya sebenarnya. Sebab tu tak guna mata, mana ayat selu-selu. Mula guna bita dulu. Ini cara Nabi Ibrahim. Tak. Cara Nabi Ibrahim. Tak. Dia ajak kaum dia semua bita bulan belakang tengok mari tengok. Kamu kata bita tu Tuhan tu. Tak. Maka tengok gini ya, qala hadza rabbi. Inilah Tuhan. Falamma afala, tunggu. Kamu kata Tuhan ni lah Tuhan. Mana dia kata ni bukan dia i'tiqad. Itu dah. Ini cara uslub dakwah Nabi Ibrahim. Maka falamma afala, maka bila hilang bulan, bila mari siang, tak, bila mari fajar shadiq, bila mari apa? Bila hilang bulan bita tu, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka benda yang mana, suatu benda yang mana gaib. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tentu dah syarah panjang. Dah kalau kita takdir kan, tak, Tuhan gapo dia lagu ni. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau sekejap ada dengan iradah dia, tak. Jadi bita ni wujud dia ni dengan pilihan dia, sekejap ada, sekejap tak ada. Jenis lagu mana ni? Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi kalau bukan pilihan dia, Tuhan lagu mana? Tak ada pilihan. Bila manusia tak ada pilihan, jadi dia kena tak ada, maka bukan Tuhan. Kalau ada pilihan, sekejap ada, sekejap tak ada. Tak. Jadi ini penerangan daripada Nabi Ibrahim. Tak. Jadi sifat Tuhan kalau lagu ni, Tuhan ni kena ada sama. Kena ada sama. Tak. Kita boleh ni Tuhan, kalau kita ada masalah sehari ke, Tuhan kita tak ada. Nak tunggu malam. Jadi macam-macam penerangan. Hujah. Jadi bulan pula. Kalau semua bulan pula. Nabi Ibrahim batas satu-satu. Tak. Jadi bila lihat bulan yang begitu terang tu, tentu dah dia mari kerana kelebihan, semua kelebihan belakang. Tak kelebihan bulan sekian dia baca kelebihan tu, manusia sembah tu. Tak. Manusia sembah ni kerana suatu benda tu, kerana bagi manfaat. Tukar yang bagi manfaat sebenar Allah. Qala hadza rabbi, inah Tuhan sebenar aku. Falamma afala, bila bulan pun hilang, bila mari siang, qala la illam yahdini rabbi. Tak mula maksud, kalau Tuhan tak bagi hidayah, kalau Tuhan sebenar tak bagi hidayah, nak pasti aku akan jadi orang sesat. Tak. Jadi mana sah ni? Tak, Tuhan mula timbul, mula gugak kan kepercayaan tu. Tak, dengan hujah-hujah ni. Dari mana sah ni? Bintang apa bukan, bulan apa bulan. Maka tengok matahari, falamma ra'a asy-syamsa, bila tengok matahari begitu terang sekali, ni kali Tuhan. Tak, ini lebih besar lagi. Lepas tu bila mari malam, hilang juga. Falamma afalat qala ya qaum, wahai kaum aku, inni bari'um mimma ja. Aku berlepas diri, ni bukan jenis Tuhan lagu ni. Tak. Hak ni ada siang aja, hak ni ada malam. Ini bukan Tuhan. Jadi Tuhan sebenar lagu mana? Inni wa mula penerang ni Allah Subhanahu wa taala. Tak, benarnya Tuhan tu hak buat ni, hak buat bulan, hak buat bintang, hak buat matahari. Inni wajjahtu wajhiya alladhi, aku hadapkan wajah aku ni pada siapa? Tengok.
Tak, pada yang cipta langit dan bumi, pada yang cipta bulan matahari belakang. Aku hadapkan wajah aku, hadap mana tawajuh ke dia aku hanya pada Allah. Siapa dia Allah? Tak, yang buat matahari, yang buat langit dan bumi. Tak hanifan. Tak, dalam keadaan hanifan. Hanifan apa? Condong ke arah kebaikan, jauh daripada batin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk di kalangan orang musyrikin. Ini bagi tahu pada yang Mekah ni Nabi Ibrahim yang kamu duduk awal nak ajar kamu tu, kamu ikut Nabi Ibrahim. Jadi kaum dia tak terima dah Nabi. Sebab tok lebah semua tak terima payah. Sebab tu tak beriman dengan Nabi Ibrahim. Wahajahu qaumuhu. Jadi kaum dia bantah. Macam-macam bantah. Macam-macam perkataan. Tapi tidak lebih daripada Allah cerita dari Quran dah. Seperti mana orang Mekah bantah Nabi lah. Qala atuhajunni fillah wa qad hadani. Kamu nak berhujah dengan aku berkenaan dengan Allah sedangkan Allah telah bagi hidayah pada aku. Dan mula kamu dia ugut. Kamu wahai Ibrahim, kalau kamu kecek lagu ni pada Tuhan-Tuhan kami, kamu kena masalah, kamu kena sial. Tak. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha rabbi syai'an. Aku tidak takut apa yang kamu sekutu dengan Allah SWT. Kalau kamu sekutu dengan Allah, kamu sekutu selain daripada Allah, aku tak takut sikit abu. Takut sikit abu. Tak. Illa an yasha rabbi syai'an. Tak. Keburukan itu boleh berlaku bila? Melainkan bila Allah SWT nak benda tu berlaku. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Dia Tuhan aku ni tahu segala sesuatu. Afala tadhakkarun. Kenapa kamu tidak mahu ambil pengajaran? Bagaimana kamu nak suruh aku takut apa yang kamu sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kamu tak takut bahawa kamu sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak Allah Taala turunkan bukti kebenaran daripada dia ni. Ni stand kita ni kan. Ni kadang-kadang orang kita sendiri ni. Jangan duk berani sangat, mungkin kena kan. Kojing, takut kojing juga. Takut kojing, bahaya juga. Duk kata-kata, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat ke apa. Takut. Ni kita kena ada jiwa ni. Wa kaifa. Bagaimana aku nak takut? Tak. Dengan apa yang kamu sekutukan. Wala takhafuna annakum, sedangkan kamu tu tak takut. Sepatut dia lebih takut. Sebab Allah belakang kontrol belakang. Bukan bahala dia, bukan sanam dia. Tak. Tapi ditakutkan gitu. Tak, kita begitu sama-sama kita tak balas-balas atau cak-cak ni jangan duk kerah sangat. Duk kata bahala-bahala dia mungkin kena jing dia ke. Kena dewa dia tu kena. Percaya juga kita, takut juga. Bila dia tak percaya tu percaya juga. Bahaya. Tak. Tengok Nabi Ibrahim ni. Diugut benda lagu tu, diugut. Tapi tengok jawapan Nabi Ibrahim ni. Bagaimana kamu nak suruh aku takut dengan apa yang kamu sekutu tu? Sedangkan kamu sepatut takut, sepatut tak percaya tu takut kan. Dia tu dalam bahaya sebenarnya. Hak syirik dengan Allah SWT tu bahaya. Ni ayat ni bila berdepan dengan ahli sihir gabo-gabo ke tak? Kena sudi ke? Sudi tak? Hak mana hak berlakon jadi ustaz tu ngamai ilmu sihir ke tak? Nak sudi apa agak sangat ni tak? Tak perlu takut ni. Kita ada ayat. Kita ada zikir-zikir Nabi SAW. Tak, tawajuh. Ya tak perlu gapo, tak perlu amal ke apa. Sebab tu amalan-amalan kalau nak buat orang ni, ruqyah ni jenis nak buat orang ni kena ada amalan dulu kan, kena beramal dulu. Ni jin belaka ni. Ni jenis amalan jin belaka. Tak kira mari pada mana. Dia ruqyah soleh, sungguh ni. Dia tak ada amalan ke apa? Amalan dia ke apa? Sembahyang Jumaat, zikir lepas sembahyang, amalan wirid dia Quran harian, amalan biasa, tahajud dia tu. Ni hak benar. Kalau jenis ustaz-ustaz jenis nak bom ni kena anda tak lagi kena beramal dulu. Ni bahaya ni. Amalan dia tu jin dah. Dia dah buat orang dengan jin dah. Dia ingat dengan Quran. Dia ingat baca tu Quran. Kalau dia ada amal tu jin dah. Dia tertipu. Dia tu masalah dah. Sebab tu kadang-kadang dia masalah. Kita boleh tengok kan. Sayang kita ramai lah kan. Sayang kita ni. Tak. Duduk belajar ruqyah. Tak. Duduk belajar ruqyah, duduk berapa orang. Lah ni dia. Dia duduk kau mengaji mas ya. Tak. Sumak gitu. Tak buat benda lain dah. Bahaya, kena tipu. Kena tipu. Dia ruqyah hak sebenar. Tak. Dia tak ada amalan dah. Amalan dia Nabi ajar dah. Ruqyah dengan Fatihah, ruqyah dengan ayat Quran, dengan ayat kursi, dengan apa ke dah. Dia bukan ada amalan khusus. Dia dah buat.
Amalan dia tu sembahyang Jumaat, zikir pas maya dah. Mana dia baca dia wirid dia dah. Dia gitu. Cuma dia ada orang dia. Macam segala-gala ada orang dia. Dia ada orang dia. Ada orang tak jadi, kita tak jadi. Tak. Kita tanya dah orang. Tak ada di kalangan kenalan kita ni tak. Kalau budak jerit giwi ke dia. Budak jerit malam ke tak? Jerit malam. Pergi hospital tak ada gapo tu jerit macam. Tak. Pergi jumpa dia, dia baca sekejap. Berhenti jerit lalu. Tanya dia baca gapo. Dia kata baca gapo? Baca ikut dia kata. Baca ikut dia je. Baca ikut dia kata. Ikut dia lagu mana je? Dia kata, aku nak cepat, dia kata baca ayat kursi. Kadang-kadang kalau rasa panjang sikit baca Fatihah lagi. Dia baca tak ada, dia tak ada takyin kepada dia. Dia tak ada kata kena baca gini kemana, tak ada dia. Tapi dengan dia jadi. Dia orang Allah Taala buat kan. Dia ruqyah pun ada orang dia ke? Bukan semua sahabat. Bukan. Dia ruqyah ni hak dia benar. Dia bukan ruqyah ni untuk kena jin, kena zahir gini. Macam sahabat kan kena patut kula ada lalu di pendapat orang ketua kabilah tu kena patut kula kan. Tanya siapa dia boleh ruqyah. Tak. Sembuh kan? Tak pakai siuk juga pakai bangun lalu. Boleh. Ruqyah dengan Quran. Tapi bukan semua orang buat. Dia semua orang. Dia ada orang dia. Ada Allah Taala akan bagi orang yang mana dia memang dia pun jadi berahi juga. Dia jadi boleh, dia jadi tahu dah bila mari keadaan lagu tu dah. Dia jadi pandai lalu. Dia ada orang dia. Tapi amalan asas dia tak. Amalan yang mana Nabi ajar tu. Dia bukan kalau jenis amalan kalau pergi belajar kena baca ayat kursi 500 kali ke, baca gini dia atur gini. Tu baca apa dia ajar. Tu bahaya. Bapa kena baca gini, walaupun ayat Quran, walaupun. Siapa dia ajar mula-mula dia tu? Takut dia ambil sanak daripada jin dah. Jin tu duk mari nak dia. Dah, lepas tu dia mula ingat ke? Ini daripada bantuan daripada Allah SWT. Sebenarnya amalan jin dah. Jin duduk di sebalik amalan dia. Sebab amalan yang dia buat tu kan jin suruh. Tak kira suruh mulai dia atau suruh mulai dia orang dia amal. Tu amal asalnya amalan itu daripada jin. Jin aja. Walaupun Quran. Tak, walaupun zikir Nabi. Kita nak tahu punca daripada mana? Daripada mana? Siapa dia suruh amal lagu tu? Tu bahaya. Tu bahaya. Tapi orang mukmin ni hati orang mukmin sebenarnya. Tak. Kalau nak kena juga, Nabi kena sihir. Bukan tanda orang mukmin dia tak kena sihir. Nabi Musa AS bila ahli sihir lepas tu kat khujila ilaihim min sihrihim annaha tasa. Dikhayal pada Nabi Musa Rasulul Azmi lagi. Bawa lagi kita orang mukmin bila kena sihir jadi kita jadi lemah. Nak kena Allah Taala juga izin kena. Nak uji daripada Allah SWT. Sepuluh sakit ni, sepuluh kecil manis, sepuluh gapa-gapa. Tapi hati kita tetap takluk pada Allah SWT. Dia mukmin lagu tu. Tengok Nabi kita sendiri. Nabi kita kena sihir juga kan. Nabi tu. Jadi tak ada masalah. Tapi yakin tu kemah dengan Allah SWT. Seperti mana Nabi Ibrahim. Dan ini sumber kekuatan kita. Bagaimana kita nak takut selain mana? Bagaimana kita nak takut dengan sihir, dengan ahli sihir? Sedangkan dia syirik dengan Allah. Mana-mana sihir mesti dia syirik dengan Allah. Sepatut dia takut pada Allah. Sebab dia sekutukan dengan Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim bagi tahu ni usul wa kaifa akhafu ma. Bagaimana aku nak takut dengan apa yang kamu sekutukan? Sedangkan kamu tak takut. Sepatut memang tu kena takut ah. Orang melakukan sihir tu, kena takut sebenarnya. Sebab dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ayyul fariqaini ahqqun? Maka golongan mana sepatut lebih rasa aman? Tengok. Golongan mana sepatut lebih rasa aman? In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Tengok Allah Taala kata alladzina amanu, sesungguhnya yang beriman, walam yalbisu imanhum bidzulmin, yang mana iman dia tidak bercampur sikit abuk dengan kezaliman, dengan syirik, dengan gapo dia. Ulaika lahumul amn, itulah orang yang mana diberi keamanan oleh Allah Taala. Allah Taala jamin keamanan ni. Ni ayat ni. Tengok, kemah bukan main. Ini yang Nabi Ibrahim tak tergugak ni. Fa ayyul fariq, golongan mana sepatut lebih rasa aman? Golongan yang mana iman dia tidak bercampur abuk dengan syirik. Hak ni Allah Taala jamin ulaika lahumul amn, itu diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum muhtadun, dan inilah orang yang mana berada di atas petunjuk, Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, itulah hujjah kami yang kami bagi pada Nabi Ibrahim untuk lawan kaum dia, untuk dakwah kaum dia, untuk jelaskan kepada kaum dia. Narfa'u darajatin man nasya, kami angkat
orang yang kami kehendaki, berapa derajat, siapa yang kami kehendaki. Dan Allah Ta'ala ni Hakimun Alim. Dan Tuhan kamu wahai Muhammad Hakim, Maha bijaksana. Sebab apa? Sebab tindakan dia tak berdasarkan ilmu dia yang luas, alim. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada Nabi kita dan kepada kita, wa wahabna lahu Ishaq, ni orang yang soleh. Kami telah bagi pada Nabi Ibrahim Ishaq, lepas tu daripada Ishaq Yaqub, orang yang soleh. Kullan hadaina, semua tu kami bagi petunjuk belakang. Wa Nuhan hadaina, sebelum Nabi Ibrahim kami bagi hidayah pada Nabi Nuh, dan juga daripada zuriat dia. Kemudian daripada zuriat Nabi Ibrahim ni Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, kadzalika najzil muhsinin. Ini semua ni daripada zuriat Nabi Ibrahim belakang, belah Ishaq. Wa Zakaria, begitu juga Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Ni pun daripada zuriat Bani Israel belakang. Tengok Bani Israel belakang, kullum minas salihin, semua tu di kalangan orang soleh belakang. Wa Ismail, begitu Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Yunus. Ni lepas Nabi Ilyas, lepas begitu juga Nabi Yunus, begitu juga Nabi Lut. Wa kullan faddalna 'alal alamin, semua tu kami telah khususkan berbanding orang lain. Ni kita tak faham. Apa Allah Taala letak Daud, Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, grup. Kemudian Allah tak Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, satu. Allah tak Ismail, Yasa, Yunus, Lut, satu. Ini kita tahu. Ini kena tadabbur ayat gini. Ayat gini dia sepatut kita perhati, tadabbur. Mesti ada makna dia. Bukan saja-saja ni. Allah Taala bagi tahu Hakim Ali, dia ni Hakim Ali. Kalau kita kata turut tazamai, tak serupa zaman tu. Nabi Lut zaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Yunus kemudian lagi. Nabi Yunus. Begitu Nabi Ilyas selepas Nabi Ilyas. Selepas Nabi Ilyas. Nabi Isa ni akhir sekali sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zakaria, Yahya, Isa sekalilah. Kita tidak tahu. Tapi tentu dah Allah SWT letak ni bukan saya saja. Tambah-tambah wa kadzalika najzil muhsinin, hak ni minas salihin. Hak ni kami lebihkan pada manusia lain. Wa min abaihim wa dzurriyyahim, daripada keturunan belah atas mereka dan belah bawah mereka, daripada keturunan datuk nenek moyang mereka, begitu daripada keturunan cucu-cucu mereka dan juga saudara-saudara mereka. Wajtabainahum, kami pilih mereka, kami wahadainahum, kami bagi hidayah pada mereka ke jalan yang lurus. Dzalika hudallah yahdi bihi, demikianlah petunjuk Allah yang Allah SWT guna dengan petunjuk itu bagi pada siapa yang Allah telah kehendaki di kalangan hamba dia. Walau asyraku, tengok ni, walau asyraku, kalulah mereka syirik ni, mereka semua nabi-nabi yang disebut atas tu, dia keturunan dia ni, walau asyraku lahabita anhum ma, gugur belaka apa yang mereka buat, batal belaka. Tengok syirik, Allah Taala bagi tahu. Ni biasa usul ni para anbiya. Walau asyraku ni siapa dia? Para anbiya. Sekiranya para anbiya semua anak keturunan belaka, kalau mereka syirik, Allah Taala akan azab. Dalam Al-Quran begitu, Allah Taala letak paling tinggi sekali, hatta malaikat. Allah Taala bagi dari surah Anbiya, wa inna minhum yaqul, Allah Taala begitu, jika sekiranya ada di antara mereka berkata inni ilahum min dunih, bahawa aku ni Tuhan selain daripada Allah, fadzalika najzihi jahannam, demikian kami akan masukkan neraka jahannam. Tu malaikat. Kalau ada mana-mana malaikat dakwa bahawa aku ni Tuhan selain daripada Allah, Allah bagi tahu, aku akan sumak dia dari neraka jahannam. Allah Taala tidak peduli, Allah Taala tidak takut siapa-siapa. Semua ni in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Allah Taala bagi semua makhluk sama ada di langit dan di bumi datang menghadap Allah sebagai hamba belaka, sebagai hamba belaka. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma, itulah mereka yang mana kami bagi pada mereka kefahaman kitab, hikmah dan juga nubuwah. Wa in yakfur biha haula, Allah Taala kata sekiranya orang Mekah ni, ini kembali pada orang Mekah ayat seterusnya, sekiranya orang Mekah kufur dengan mereka semua, tak si beriman dengan yang diberitahu oleh Nabi ni, faqad wakkalna biha qauman laisu, maka kami akan serahkan urusan ni, iman ni, untuk ikut Nabi ni dan ikut Quran ni kepada satu kaum laisu biha bikafirin, yang mana mereka tidak kufur dengan Allah SWT sampai hari kiamat. Dan umur sahabat di Madinah, sahabat-sahabat muhajirin, dari sampai hari kiamat. Kalau kamu tak beriman, ramai lagi nak beriman. Ramai lagi nak beriman. Ulaika alladzina hadallah, itulah mereka yang mana Allah Taala telah bagi hidayah. Fabihudahum iktadih, Allah Taala kata dengan petunjuk mereka ikutlah. Petunjuk siapa? Petunjuk para anbiya ni. Sebab tu kisah para anbiya dalam Quran ni bukan saja juga.
untuk kita ikuti. Khususnya dari sudut ibrah, dari sudut iman pada Allah, dari sudut yakin, dari sudut besarnya perintah Allah, dari sudut taslim pada Allah SWT. Hal tu tak berubah. Mana-mana syariat tak berubah. Dan fa bihudahum, dengan petunjuk mereka iqtadih, ikutlah. Qul la as'alukum alaihi ajra, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta daripada kamu sebagai upah. In huwa illa dzikra lil alamin. Melainkan Quran ni, dakwah ni peringatan untuk semua manusia, semua manusia. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Allah Taala bagi tahu bila orang Mekah bagi tahu mana ada Allah Subhanahu taala tu, tak kita kepada manusia, tak ada. Mana ada Allah SWT lantik manusia ni sebagai rasul. Ini kritikan manusia. Tak. Sama ada kita ataupun rasul. Okey, kecek lagu ni, wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidaklah mereka kenal Allah sebagaimana selayaknya. Mereka tak boleh nak qadarullah ni, mana mereka tak boleh nak nilai Allah SWT haqqa qadri, dengan nilai yang sepatutnya, tak ada. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dia memang tak ada boleh. Ketika mana mereka kata ma anzalallahu ala basyarin min syai', ketika mana mereka dakwah bahawa mana ada Allah Taala turun kepada manusia gapo-gapo. Tak. Mereka Muhammad. Qul, kata man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Tanya dak orang Mekah ni, kita tanya ulama-ulama ahlul kitab. Ulama-ulama Yahudi tanya mereka, man anzal kitab? Siapa dia yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa? Tu sama kitab apa dia? Kitab Allah juga ya. Tak boleh terima pula. Yang mana kitab Taurat ni nuran wa hudan, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai petunjuk pada manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira, yang mana mereka telah bukukan dalam kertas-kertas, tubdunaha wa tukhfuna katsira, yang kamu dapat yang zahirkan apa yang mereka sembunyikan banyak. Ulama-ulama Yahudi. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba, dan kamu diajar apa yang kamu tidak tahu, kamu dan juga tok lebah kamu. Qul lillah, katakanlah semua ni milik Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkanlah mereka ni. Raja ni lawan ni bukan tak guna kewarasan dia ni, dah dakwa bahawa pandai-pandai buat kenyataan, kesimpulan bahawa mana ada Allah SWT tu kita pada mana-mana manusia. Tak tahu apa, tak khabar. Dah sama dah. Nabi Ibrahim sendiri pun dia terima, orang Mekah sendiri tu. Nabi Ibrahim baru terima pula. Tak. Nabi Ibrahim bahawa Allah SWT hantar dia. Wa hadza kitab, ini kembali pada Quran. Kembali pada Quran kita. Wa hadza, sekarang ni kitabun. Ini Al-Quran, kitabun anzalna, sebuah kitab yang agung yang kami turunkan, penuh keberkatan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang mana kitab sebelum ni telah membenarkan. Taurat dan Injil telah membenarkan. Walitunzira ummal qura. Tengok ni maksud kitab diturunkan. Sebab tu kena kan. Allah Taala bagi ini sebuah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkatan, yang mana kitab sebelum ni telah membenarkan kebenaran Quran ni. Tujuan kitab ni diturunkan litunzira ummal qura man haulaha, untuk bagi peringatan. Ketika mana Quran diturunkan pada ummul qura, pada negeri Mekah ni, dan juga wa man haulaha, pada sekitar Mekah, seluruh dunia. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih, dia siapa yang beriman dengan akhirat, maka dia akan beriman dengan kitab ni. Dia kanun dia lagu tu. Sebab tu qadiyah akhirat diperbanyakkan. Dia halal bila akhirat kurang keyakinan, maka dia automatik lalu dengan Quran pun jadi kurang lalu. Batu muzakarah cakap akhirat ni kita kena sentiasa wujudkan. Sama kita dalam keluarga kita. Sebab apa? Dengan bila stand kita tu berdasarkan yakin dengan akhirat, nampak suasana akhirat, Quran akan mudah faham. Perintah Allah jadi mudah faham. Sebab Allah Taala beritahu gitu. Ya, kadang-kadang punca hijab tu apa? Sebab tak beriman akhirat. Tak beriman akhirat. Macam orang Mekah ni. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka ni tetap semaya, mereka ni sangat jaga. Sebut semaya juga, celah juga semaya, walaupun surah Mekah. Sebab tu kena jaga. Sebut juga. Wa man adlam mimman iftara. Tengok Allah Taala Maha Adil ni, cara Allah Taala berucap. Tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada dua orang. Pertama, iftara 'ala Allah kadhiba, dusta, reka sesuatu kemudian disembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerangan dia apa? Seperti mana auqalau, seperti mana dia kata uhya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Dia kata aku diwahyukan pada aku, sedangkan dia tidak diwahyu. Tidak ada orang yang lebih daripada orang lagu ni. Allah Taala suruh Nabi ayat. Daripada kita belajar dah.
Dan Allah Taala bagi tahu dua orang yang paling lebih, tidak ada orang lebih zalim lebih daripada orang yang mana reka guna nama Allah. Dia kata Allah Taala nak lagu ni, Allah Taala nak lagu ni, sedangkan Allah Taala tak kata. Tak kata. Ni Allah Taala jelaskan lagi. Tidak ada orang lebih zalim lebih daripada orang yang mana iftara, dusta, reka sesuatu nisbah pada Allah Subhanahu secara dusta. Au ni seperti mana dia kata uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Dia kata aku diwahyukan. Allah Taala telah wahyukan kepada aku sedangkan dia tidak diwahyu sedikit pun. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Ataupun orang yang kata sa'unzil misla ma anzalallah, ataupun aku diturunkan seperti mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha ni. Tidak kata wahyu tapi lebih kurang dakwah. Ni semua ni nabi-nabi mengaku ke tak semua dakwah gini belakang ni. Belakang. Allah Taala bagi tidak ada orang lebih daripada orang lain. Ni ayat ke apa ni? Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas ayat ni maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Tak. Sebab Nabi dalam mauqif dia kalau penawak dia dalam keadaan paling bahaya sekali. Paling bahaya sekali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegahkan bahawa dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalulah kamu dapat lihat ni Allah Taala bawa suasana nak mati. Bagaimana orang yang derhaka pada Allah SWT, suasana dia nak dimatikan. Dan orang yang derhaka pada Allah Taala, orang yang syirik dengan Allah SWT mati. Allah Taala kata walau tara, kalulah kamu dapat lihat idzan, ketika mana orang yang zalim dan orang yang melakukan syirik ni fi ghamaratil maut, ketika mana nyawa dia ada di halkum nampak akhirat dah. Wal malaikatu basitu aydihim, daripada malaikat masa tu duk katak dengan tangan mereka. Malaikat katak, roh dia kena katak dah. Akhriju anfusakum, duk perambak nggih tubik tu. Permulaan lagi kena azab dah. Bayangkanlah kan nyawa dia dihalkum ke tak, kita berpindah daripada alam dunia nak pergi alam barzah sebelum pergi akhirat sungguh ke tak. Pak tak biasa tu, pak menakutkan. Soalnya tak ada orang boleh tolong dah, adik-beradik tak boleh, isteri tak boleh, anak tak boleh, tak ada apa dah. Kita akan lalu di belakang tu. Sebab tu kita nak bantuan daripada Allah SWT. Tatanazzalu alaihimul malaikah tu. Kita nak ketika itu malaikat-malaikat mari sambut ni. Malaikat mari tenangkan kita. Malaikat mana? Malaikat kena dah. Kita mari majlis ilmu, Allah Taala hantar malaikat. Bila kita ambil wuduk tidur, malaikat mari jaga. Tak, bila kita bangun sembahyang tahajud, malaikat mari duduk di hampir. Malaikat-malaikat ni yang duduk dengan kita sama dah. Malaikat asar, malaikat subuh, duduk dengan kita. Hafazah ni tak. Jadi demon ni semua ni akan mari keliling ni. Dia akan bagi tahu aku ada dah ngamu sama. Kena dah kita, biasa dah kita. Kita perlu lagu tu kan. Sebab tu bahaya orang tidak buat persiapan. Dan kita belajar dah dalam kehidupan kita nak pergi mana-mana tempat kita tak biasa. Kelantan ni pun tak masuk tempat tak biasa sikit jadi pening dah sekarang. Tak mesti pening dah. Dah muka sepuluh kita lagi. Apatah lagi tempat suahana tu canggah dengan keadaan. Tak, alam yang baru. Tapi ni Allah Taala bagi tahu orang yang dari keadaan derhaka ke, dari keadaan syirik ke tak gini. Tubik tu kena jekah dah ke malaikat bayar kan. Sana semua. Permulaan dia tu. Al-yawma tujzauna adzabul. Sekarang ni kamu akan dibalas dengan azab yang hina bima kuntum taqulu, sebab kamu masa tadi dakwah guna nama Allah SWT bahak. Ini janganlah kecil. Ni tak lepas tak mampu hajar belaka semua ajaran hak ni halal hak ni haram. Tak boleh syirik dengan Allah SWT illa ma malaikat. Tak, kita tidak syirik dengan Allah, malaikat Allah Taala bagi izin. Allah Taala bagi izin dengan berhala ni, dengan berhala dengan manat, dengan lat, dengan uzza. Ni tak lepas semua ajaran. Kalau tuan pada kita ni boleh suruh Syekh Abdul Qadir Jalani, boleh suruh Tok Wali ni, boleh suruh ni, dia ajar. Tak, Allah suruh juga tapi orang ni boleh suruh juga ni. Bahaya. Main kat likur. Tak, syirik. Cuba tengok Quran, tengok daripada Fatihah sampai Qul Bismillah kan, tawajjuh pada Allah. Dan tengok zikir Nabi Azkar Imam Nawawi tu, tebak kita zikir. Semua zikir Nabi aja tawajjuh pada Allah. Mana ada sekali pun tawajjuh pada selain daripada Allah. Hatta pada Nabi tak ada kan? Cakap kita jadi kita nak pergi waham gitu juga, nak pergi suruh selain daripada Allah juga. Cuba tengok Quran ni tawajjuh zikir pada Allah Taala. Bila kata tentang malaikat tak tahu. Bila kata tentang Nabi Ibrahim tak tahu. Nafi belakang. Tiba-tiba kita ada pula pergi ambil mana-mana riwayat-riwayat yang mana tak apa jelas ada, kita jadi sebagai usul untuk bina hubungan dengan Allah. Yang bahaya. Tengok Quran. Ni Allah Taala beritahu. Sekarang ni Allah Taala gambar ke satu orang yang mana Allah sebelum tu Allah bagi tidak ada orang lebih zalim lebih orang yang mana dusta atas nama Allah. Kecil. Tak. Macam-macam dia buat. Orang lagu ni bila nak mati ke dah Allahu Akbar. Malaikat mai kata dah.
Dan malaikat kata sekarang ni kamu akan kena azab yang hina sebab apa? Sebab masa atas dunia dulu kuntum taqulu ala Allah, kamu kecek guna nama Allah tanpa hak. Sebab tu jangan kecek guna nama Allah. Gapo-gapo. Tak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu tetap bila mari ke kita Allah, Nabi, hadis Nabi ni tastakbirun. Tak puas hati. Tak puas hati dengan kita juga. Tak. Kita Allah, kita Nabi kena tunduk dengan kita. Kalau bercakap dengan kita kena tolak Quran, kena tolak sunnah. Bahaya. Siapa tahap tu? Balik. Sebab tu kita selain daripada tu kena buat belakang. Walaqad ji'tumuna, tengok Allah. Walaqad, kamu akan datang menghadap kami seorang-seorang. Betul ni ayat ni. Ayat kena bagi tahu pada kita, pada anak kita. Tak. Maksudnya kita boleh duduk sekali sama, dia mana-mana sekali, tapi tengok akhir walaqad ji'tumuna furah. Kamu akan datang menghadap kami seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti mana kamu datang ke dunia pun seorang-seorang juga. Seorang-seorang juga. Wa taraktum ma khawwalnakum, undur Allah beritahu, wa taraktum ma wara'a dhuhurikum. Jadi kamu akan tinggal belakang apa yang kamu buat sebelum ni. Rumah ke, pitih ke, kita duduk kupur ke, gapo-gapo harta kita ke, tanah kita ke, kenderaan kita ke, rumah sewa kita ke, semua kita kumpul tu. Wa taraktum ma khawwalnakum. Kamu akan tinggal belakang. Tak bawa belakang. Bawa gawat amalan. Wa ma nara ma'akum syufa'a, kami tidak dapat lihat bersama kamu ada gapo pemberi syafaat duduk sekeliling kamu yang kamu dakwa bahawa mereka akan tolong kamu. Laqad taqatta'a bainakum, semua terputus belakang. Wa dhalla 'ankum ma kuntum, dah hilalnya apa yang kamu dakwa tu, tak ada. Balik akhirat sorang-sorang. Tak ada. Yang ada amalan kita. Kemudian cerita tentang kudrat Allah. Innallaha falikul habba. Insya-Allah Allah. Dialah falikul habbi wan nawa. Ni qanun kerja dialah yang membelahkan biji dan juga apa dia? Nawa ni. Benih. Dia yang belah. Tak benih gapo-gapo. Nak boleh benih kan dia biji ke tak? Nak tu tunah dia tu. Siapa dia buat tu? Allah buat. Faham? Bukan petani. Petani tak ada buat gapo. Petani paling tinggi tak. Tunggu. Tengok. Hakikat sebenar tengok. Allah berlaku, Allah yang aturkan. Allah Akbar. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia yang mengeluarkan benda hidup daripada benda mati. Dia mengeluarkan benda mati daripada benda hidup. Dzalikumullah, itulah Allah kamu. Tengok, dzalikumullah, itulah Allah. Bagaimana kamu boleh dipalingkan? Falikul isbah, tengok ni qanun kejadian. Tadi kejadian tumbuhan, ni kejadian apa ni? Falik isbah. Dialah yang menjadikan waktu subuh, waktu pagi tu. Waktu pagi ni kejadian yang hebat. Falik isbah ni apa? Fajar sadiq. Dak gelap ke? Gelap. Tu terbit cahaya. Lepas tu menyebar. Itu falak kon falak. Falak ni maksudnya apa? Insyiqaq wa tawassu'. Tak, dia belah, kemudian dia melebar. Itu konun kejadian. Lepas tu ada surah Al-Falaq, ya, suratul Falaq surah. Waktu mukadimah kul a'udzu rabbul falaq, sama dia Allah. Al-Falaq ni apa? Qanun kejadian. Kejadian manusia, kejadian tumbuhan, kejadian alam, semua ni semua dengan qanun falaq. Qanun. Siapa dia pemilik qanun tu? Allah. Dan kita minta lindungan. Sebab tu kita tak takut siapa? Tak takut pada Allah. Sebab tu baca surah tu aman kan? Surah tu. Nabi bila pahmaya kan? Nabi dalam musafir ke baca surah tu ke tak? Surah ni awal lagi tu, tapi dalam musafir Nabi baca dengan sahabat ke tak? Quran sebelah kazuminna. Pahmaya ke? Kan? Bila dengar ayat Nabi. Hebat ke? Dua surah tu. Tengok pahmaya. Mana dua surah tu cukup sempurna lah. Cukup sempurna surah. Ni falikul isbah. Dialah yang mana memecahkan waktu subuh dalam keadaan gelap dia datangkan cahaya. Benda besar ni. Besar tak besar, kita tahu nikmat cahaya. Kalau tak ada cahaya lagu mana? Gelap. Sebab tu Allah Taala bagi itu dalam surah Qasas dah. Allah Taala tanya orang Mekah ni, kul ara'aitakum, sekiranya Allah SWT jadikan malam ni sampai hari kiamat malam, siapa boleh datang ke Asia? Kau boleh datang ke Asia? Tak? Orang duduk 4 malam baru tahu nilai Asia lagu mana. Allah Taala buat di dunia tempat kita ni ada nebula malam, nebula Asia. Nebula mana ni? Allah Taala buat. Nebula Asia. Makhluk pun ada, makhluk main. Makhluk tidur, nebula tidur. Nebula tak makan tak minum. Ada. Ikan kita tengok dari National Geographic ke tak? Nebula.
Mana nebula dia makan lepas tu dah marilah kena salji kau gapo ke nya pahilai lepas tu ke dak. Mana nebula pula hidup pula. Tak lama. Macam-macam. Allah Taala punya pentadbir dia ni Allah. Barulah kita kata kita nak gapo. Bahasa lagu ni kita rasa perintah dia tak ada gapo. Allah. Nak falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Dia jadikan malam waktu kita duduk rehat. Tenang. Wasyamsa wal qamara. Dia yang jadikan matahari dan bulan untuk kita buat perhitungan. Untuk hisap kita. Dzalika taqdirul azizil alim. Tengok ni, itu adalah takdir al aziz alim. Ketentuan daripada yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Takdir. Bukan takdir Allah SWT itu takdir. Ini maksudnya dialah yang menentukan belakang ni. Cuma mana. Dia ni berkuasa, dia alim. Ni Allah kata. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum. Dialah yang jadikan untuk kamu bintang-bintang supaya kamu dapat berjalan pada kegelapan malam di darat ataupun di laut. Qad fassalnal ayat. Dia memang Allah Taala jelaskan ayat dia liqaum ya'lamu untuk kamu dapat mengetahui. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah yang jadikan kamu asalnya daripada jiwa yang satu, daripada jenis yang sama, daripada Adam alaihissalam. Fa mustaqarrun wa mustawda'. Ini ayat baca panjang. Fa mustaqarrun wa mustawda'. Ada kata fa mustaqarrun di dunia, fa mustawda' dari kubur. Ada kata fa mustaqarrun di dunia, fa mustawda' akhirat. Dia ada kata fa mustaqarrun pada sulbi Nabi Adam, dak fa mustawda' bila pindah pada rahim perempuan. Dak mustaqarrun ni pada sulbi orang lelaki. Dak fa mustawda' ni pada rahim orang perempuan bila dipindahkan. Waktu boleh belakang, masuk belakang. Dan bahasa ni masuk belakang. Jadi Allah Taala nak bagi tahu dia belakang. Dia yang jadikan muasal daripada jenis satu. Kemudian dialah yang pindahkan daripada sulbi Nabi Adam kepada Hawa. Kemudian daripada generasi-generasi semua tu. Sebelum dilahirkan Allah Taala tentu dah tahu dah. Dia ni berapa orang anak, dia ni berapa orang anak, dia ni anak lelaki ke anak perempuan ke sempurna ke cacat ke. Ni ilmu Allah. Dia yang tentu belakang. Siapa hari kiamat? Siapa dia duduk atas muka bumi, siapa dia kena duduk dari tanah? Tak. Siapa dia? Zaman bila semua ni. Bahaya kan? Dengan dua ayat ni habis. Bawa bukti kitab ni. Tak, syarah. Ni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qad fassalnal ayat, demikian kami jelas-jelaskan ayat-ayat kami liqaumin yafqahun supaya mereka dapat memahami. Wa huwa alladhi anzala minas samai. Dialah yang menurunkan hujan. Menurunkan daripada langit hujan air. Fa akhrajna bihi, lalu menumbuhkan dengan sebab air itu nabata kulli syai', tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Lalu kami tumbuhkan daripada tu tumbuhan yang hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba, tumbuh-tumbuhan yang mana tersusun di kalangan pokok tama min tal'iha, daripada tal'iha apa dia? Maya dia keluar daripada pokok kamar ni, maya dia kinwanun daniyah, buah-buahan yang terjuntai yang hampir yang kamu boleh ambil lagu tu ya. Wa jannatin min ana, dia juga kebun-kebun daripada anggur, kebun zaitun, rumman, buah delima, mustabihan wa ghair mutasyabih, ada serupa ada tak serupa. Allah bagi unduru ila thamarihi, perhatilah pada buah-buahan tu. Khususnya idza athmara, bila dia buah dia masuk. Siapa dia buat? Dalam surah Ra'd, air yang sama rasa berlainan, bumi yang sama rasa berlainan, buah yang berlainan. Siapa dia tu? Tengok ni kudrat Allah Subhanahu taala. Ni Allah kita. Kita dah main petik makan gitu ya. Tapi nak berjadi tu. Tak. Allah Subhanahu wa taala bagaimana kudrat dia, bagaimana ilmu dia, Lepas tu kita bila kita kenal ni kita boleh ragu dengan perintah dia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Demikianlah ayat-ayat Allah SWT untuk kaum yang beriman. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jin. Pun begitu Allah Taala kritik manusia ni. Semua ni Allah Taala buat belaka, tapi masih lagi jadikan bersama Allah tu ada sekutu di kalangan jin. Dakwa pula jin pun anak Allah juga. Sebagai orang Mekah jahiliah kan. Sebab tu jahiliah ni teruk kan. Bila Nabi lama tak ada, amal ma'ruf tak ada kan, manusia kalau dia biarkan lagu tu kan teruk seteruk-teruk kan. Jahiliah. Sebab tu kita baca kisah sahabat kan. Bila baca sanak-sanak ayah apa tu nenek mereka ke tak? Ada sebagai sahabat nama dia tak? Keturunan dia Himar, Baghal, nama Himar bin Baghal. Ada nama apa dia? Ada nama apa dia? Ifrit. Tak. Kemudian nama Iblis. Tengok. Nama. Dia boleh sebab tak lagu. Tak. Nama dia apa? Syaitan bin Ifrit. Bin Iblis. Dia letak nama anak-anak dia.
Tak. Sebab dia punya falsafah mula dia bila tak ada panduan kan, dia itlak pada akal, jadi lagu tu. Hak molek, hak tak molek kan, habis punah. Tak. Dia punya falsafah orang Arab kan, nama anak untuk musuh, nama hamba untuk tuan dia. Dia punya falsafah dia. Nama anak ke tak? Dia namakan anak ni untuk menakutkan musuh. Sebab tu nama singa, nama benda-benda lagu tu. Sebenarnya nama tu orang tanya siapa ni? Tak. Singa. Tak, nama dia, nama mana singa? Bin apa dia? Bin ganas lagi. Tak. Supaya musuh dengar tu, musuh takut. Tak. Jenis berat lagi tak? Jin. Nama apa dia? Ifrit. Bin iblis. Bahaya ni. Tak boleh keturunan bahaya. Orang tak ganggu. Dia punya falsafah dia lagu tu, dia tak nama anak-anak dia. Kalau hamba, sebab tu kita tengok semua hamba molek belakang. Hamba kat bila, rabah. Bila ni apa dia? Subuh. Rabah ni untung. Tak? Nama hamba orang tanya siapa dia tu? Orang tanya siapa dia tu? Tu hamba. Tu hamba dia tu nama kau bila. Jadi dia tafaul dengan gitu. Jadi tu falsafah jahiliah dari sudut bab nama. Sebab apa? Sebab bila tidak ada panduan wahyu kan, dia jadi ikut dia. Sebab tu kita tak pelik. Sebab peringkat mereka dakwa jin ni anak Allah, anak lelaki Allah, malaikat anak tina Allah. Nah. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin wa khalaqahum. Sedangkan Allah sebenarnya jadikan mereka. Allah jadikan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi. Dan mereka rekon bagi Allah ni ada anak lelaki, bagi Allah ni ada anak perempuan. Sampai ini. Kecil. Kalau kita semua dah nak suruh faham, nak suruh ada zauq ayat-ayat gini kan tak? Sebab kita kata sultan lah, agung lah. Tak. Ni beruk ni anak tina agung. Tak. Babi ni anak jantan dia. Kecil lagu tu kan kena panggil lalu. Tak dia check out kan. Tak. Ya, beruk ni anak sultan, anak jantan dia. Tak, babi ni anak tina dia. Baik. Saya berhak sultan pun makhluk, orang ni pun makhluk, sama-sama makhluk. Rasa sikit dah. Sebab apa? Tak sama tarah. Sultan ni kita kata orang ni pun anak dia pun dia marah dah. Dakwa anak akak sultan. Marah dah. Bukan dakwa anak akak sultan, dakwa orang istana pun. Orang tak ada sanggup bawa orang istana, dakwa istana. Oh berat dah. Tak, orang luar kita kena dah. Tak, dakwa rapat dengan istana. Mana boleh? Kita tak ada kaitan dengan istana. Marah dah. Itu kita nak taklidkan. Bayangkanlah satu orang ucap bagi tahu ni anak perempuan Allah, ni anak jantan Allah SWT. Lepas tu malaikat dengar pun terkejut. Hampir-hampir utuh nangis. Bila keluar daripada mulut hamba mengatakan Isa ni anak Allah. Malaikat-malaikat ni anak perempuan. Malaikat dia tak bersalah tu. Kita je kata nak tina Allah. Mayat. Tak bergegar malaikat. Takut pada Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Badi'us samawati, Allah yang jadikan langit-langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu. Bagaimana dia boleh ada anak? Dia tak ada teman pun. Dia tak ada pasangan pun. Wa khalaqa kulla shay. Dia yang jadikan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia tentang segala sesuatu alim. Tuan-tuan, zat lagu ni kita akan mengadap dia. Allahu akbar. Tak faham. Tak. Allah zat yang mana kul huwallahu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kufu, tak ada anak, tidak diperanakkan ni benar. Tak makan, tak tidur, tak gapo. Dia yang tadbir belakang. Allah Akbar. Tak. Sebab tu Abu Bakar tak sangat takut pada Allah SWT. Nak menghadapkan zat ni. Sebab Quran ni bagi kesan pada mereka. Tak. Setara Abu Bakar tu tak tengok burung, wahai burung, sedapnya jadimu kalau aku jadimu, alangkah baik aku jadimu. Tak. Makan ni kau nak buat gapo, lepas tu mati tak ada hisap. Aku ni kena menghadap Allah SWT. Takut. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah kamu, rabbukum, pemelihara kamu, pencipta kamu, penjaga kamu. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Khaliqu kulli syai', tengok, dialah yang mencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, sembahlah dia, taatlah pada dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah tentang segala sesuatu ni dia perhati belakang. Wakil. Tak, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Taala bagi tahu. Tak, perhati belakang, rakib. Wakil sini perhati. Semua. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Taala bagi tahu, tidak ada pandangan yang dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dapat lihat semua pandangan. Ni.
La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata. Allah Taala jadikan makhluk-makhluk dia, mata makhluk dia ni jadi tak boleh nak tengok dia belakang. Tak ada alat boleh tengok dia. Wa huwa yudrikul absar. Tapi Allah SWT tahu belakang. Apa yang tengok. Wa huwa yudrikul absar ni, Allah Taala tahu apa yang dilihat. Mana setiap mata yang melihat kan, sama melihat dengan mata zahir atau melihat dengan mata batin, semua ni di sebalik kita nampak tu dah, baik mata zahir dan mata batin kita kan, semua Allah Taala lihat belakang. Oh, ajib. Kalau kita lihat ni, gapo Allah kita, Allah Taala tahu. Dan gapo kita nampak dari pemikiran kita pun, Allah Taala tahu belakang. Ni Allah. Adapun kita makhluk semua tak tahu gapo. Kata Allah. Sebab tu Allah Taala kata, wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Ini salah lagi makna. Al-latif kan, orang dia ingat makna latif ni lembut kan? Lembut. Tengok, mana ada lembut sini? Tengok ayat sini, tengok ayat ni. Al-latif maksud dia apa sebenar? Sebab tu kena tengok Quran juga kan. Hatta kalau kita tengok dari kaum bahasa apa sebenarnya, dia terkesan dengan makna umum yang terkesan daripada Quran. Tapi kalau nak tengok al-latif ni, sebab kalau terjemah wahwala, dia lah yang maha lembut, maha khabir, maha berpengalaman, maha mengetahui sesuatu dengan sempurna. Dia terjemah lagu mana? Orang kita faham latif maksudnya maha lemah lembut lah. Latif maha lemah lembut. Sebab tu ada zikir orang lama-lama ke tak? Ya Latif ya. Lah ni kita buat ada ni. Tu zikir kita tahu bagaimana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Taala bagi wal latif, ada nama Allah ni. Tak ada sekali pun Nabi guna dia Latif. Ya dia tak ada, Nabi tak ada zikir gitu. Sebab apa tak ada? Sebab Latif ni dia bukan dalam bahagian jamal, dia bahagian jalal ni. Dia bahagian jalal. Ajib. Sebab tak ada. Nabi tak ada guna dengan Latif. Tak ada guna Latif. Sebab apa? Kita boleh tengok maksud dia kan tak? Kita nak tahu maksud Latif lagu mana? Kita tengok mana Allah Taala guna dalam Quran. Semua tempat Latif ke tak? Mesti Allah Taala qarin dengan khabir, dengan khabir. Dia semua ayat Latif ke tak? Mesti ada tempat gambaran tentang kudraan, sifat jalal. Semua ayat-ayat berkenaan dengan Latif. Kita nak faham lagi Latif, tengok dari surah Kahfi. Dari surah Kahfi ke tak? Bila Ashabul Kahfi bangun daripada tidur, balas sama dia berapa lama ke tak? Lepas tu ketua dia kata gini lah, lapar belakang ni, ambil duit ni pergi beli. Ketua dia kata apa dia? Mau gitu duit tak? Wal yatalattaf. Tu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ini penggunaan dalam Quran. Latif ni apa dia? Hendaklah wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Betul berapa? Ashabul Kahfi itu sembunyi dalam gua ni. Siapa dia cari dia ni? Kerajaan cari. Sebuah kerajaan yang besar dengan tentera, dengan komando, dengan gapo cari ni. Cari nak bunuh dah. Lari ni, belakang dia takut. Lepas tu Ashabul Kahfi dia sama Bishai tu, sehari tu separuh hari. Perasaan mereka tu duduk dalam gua tu, kita ya tahu tu 309 tahun. Tapi mereka masa tu anggap sehari separuh hari. Tapi perut lapar dah. Bayangkan orang dalam keadaan dia dikejar. Siapa dia kejar ni? CIA kejar, FBI kejar. Bayang, lagu mana nak tubik? Ketua dia kata apa? Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Mana lemah lembut lagu mana kita faham? Mana gis senyum ke dada, sengih kau orang kecek jalan tunduk tangan gitu. Bukan lagu tu. Wal yatalattaf ni maksudnya apa ni? Kamu jalan dalam kamu nak pergi beli nasi ke, nak beli makanan ke, pasti ke orang tak khabar tentang kamu. Orang tak sedar tentang kita. Tapi kita kena tahu belakang tentang orang. Ni wala yatalattaf ni. Sebab tu dia kata wala yush'iranna bikum ahada. Jangan siapa-siapa sedar tentang kamu. Dia kena jalan tu dalam keadaan lah mana. Tengok kita tengok spiral ni kan. Mana ada jalan lemah lembut, lengger-lengger pula ada. Tegur belakang orang ramah tamah, lemah lembut kan. Dan tengok apa jalan. Dia kena duduk satu tempat tu. Dia tahu belakang keadaan. Dia paling perhati. Orang tak perhati. Sebab dia paling berhati-hati sekali. Tu sifat Latif tu. Sifat Latif ni dia tahu belakang keadaan orang. Dia tahu orang tu main mana. Dia ni polis ke askar ke apa dia. Dia ni apa dia ni. Dia ni lagu mana. Dia perhati. Dia tak jalan lagi. Dia tengok lain clear baru dia jalan sikit. Kedai mana nak pergi ni? Kedai mana? Ini wali talatah ni. Wali talatah maksud dia apa? Orang lain tak khabar dia khabar, dia kena tahu keadaan orang. Bila kita faham situ baru kita tahu Latif ni apa dia. Baru nampak la tudrikul absar wa yudrikul absar. Al-Latif ni apa dia? Al-Latif ni Allah Taala bagi tahu seperti mana ayat ni. Ini penerangan Al-Latif ni. Tidak ada mata yang tahu tentang dia, tapi dia tahu belakang. Allah. Dia huwal latiful khabir. Dia ni maha apa kita nak kata apa? Tak.
Kalau kita nak pergi spy kan, tu spy ni dia dalam majlis kita tahu ni, spy mai ke, polis ke, KKM ke dekat sini tak. Dia kita tak tahu. Tak, tapi dia tahu belaka, dia tahu belaka dia. Tak. SBI kan? SB dah. Tu SB ni latih kadar dia dah. Tak, dia masuk mana mari dah. Orang tak tahu tentang dia. Tapi dia tahu belaka tentang orang. Dia tahu belaka. Dia ada file dia belaka ni. Ustaz ni file dia lagu mana ni, file dia belaka. Tu latih. Bayangkanlah sifat lagu ni, Allah SWT bersifat dengan sifat lagu ni. Seperti mana kita Ar-Rahman. Ar-Rahman ni orang tak berani kecek daripada dia. Tu Rahman. Ar-Rahman ni daripada dia tak berani kecek. Allah la yatakallamun illa man adina lahu Ar-Rahman. Tak, daripada Rahman ni tak ada siapa berani kecek. La yatakallamun illa man adina lahu Ar-Rahman. Tu Ar-Rahman. Ar-Rahman ni orang tak berani kecek daripada dia. Al-Latif ni orang tak tahu kewujudan dia. Dia tahu belaka tentang kewujudan orang. Jadi sifat lagu ni, sebab tu tak ada Nabi sebut ni. Bayangkan sifat lagu ni kita tak tahu. Ya Latif. Mana boleh? Macam kita nak panggil dah duk gay kecek dah. Dia bukan zat nama yang mana kita. Dia tak boleh sebut lagu tu. Dia zat yang mana sifat jala yang menakutkan. Dia nak sebut Allah ni sesuai dengan sifat dia. Kita nak ya Rahim. Tak, yang Maha Pengasih. Tak. Ni kita minta latih, kita nak gapo dia? Latih. Dia sifat Allah SWT, sifat yang mana menakutkan, sifat yang mana menyebabkan satu orang mukmin ni tak nak buat gawan, bercanggah dengan perintah. Allah Taala latih. Allah tahu lagu-lagu mana keadaan dia. Tahu belaka, tahu dalam hati dia, tahu pandangan mata dia, tahu gawan, semua tahu belaka. Ini lagu mana. Jadi bila sifat Allah SWT masuk dalam hati kita, kita tak akan langgar perintah Allah SWT. Mak sifat ni sifat bahaya. Dia sifat menakut, sifat jala Allah SWT. Dan dia Allah Taala bagi tahu. Ni dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latif. Dahlah dia latif, dia ada dengan kita. Dia dengar apa yang kita kecek, dia tahu apa yang ada dalam hati kita, dia tahu apa yang kita lihat, dia tahu apa yang kita telitah. Dalam masa yang sama dia khabir pula. Banyak latif siapa dengan khabir pula habis. Spy dah dia ni pandang nyamar dia dah boleh tahu belakang orang. Lepas tu dia pula cerdik pula, mahir pula, pengalaman pula. Lewat apa? Kalau langgar perintah juga ada kena ikat dah. Kena ikat. Kita berasa debat sebab tu sifat ni. Kalau kita lagu-lagu mana kalau kita tahu ada SB dah. Kita debar kan? Ada apa? Tahu. Ni Allah Taala bagi tahu di setiap keadaan ni dia latif, dia ada. Setiap kita duduk dalam kepulauan kita ke, kita duduk rumah kita duduk sendiri ada amal-amal, wa huwal latiful khabir. Ni ajib sebab. Jadi sebab tu dia dari sudut asal bahasa pun sebab tu ulama-ulama luar kita tengok dia jadi pening. Dia sama ada terjemah lutfi ataupun dia terjemah latif dengan makna ra'fatun ataupun dengan makna riqatun. Dia lebih pada riqah. Riqah ni apa dia? Riqah ni dia lembut tapi dapat menembusi. Buatlah besi apa dia? Hisan di kita punya dinding tebal lagu mana dia dapat menembusi kat tu riqah. Sebab tu dia bagi tahu dengan mana tu. Dia dapat menembusi. Lagu mana pun tak. Orang tak nak sekat. Tu latif juga. Tu latif. Dia memang bersuara. Sebab tu kata sifat jala sebenarnya. Bukan sifat lembut, maha lembut. Tak. Kita duk zikir pula. Ya Latifu, ya Kafi. Bukan lagu tu. Sebab tu tak ada. Sebab tu kita heran kalau benar ni sifat ni lembut yang menarik rahmat pada kita, yang mana gini tak. Mesti ada panduan daripada Nabi SAW. Pokoknya tak ada. Sebab apa? Sebab ini sifat jalan. Tak sesuai dengan keadaan lagu tu. Dia sesuai bila keadaan satu orang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan gapo keadaan. Kalau kita kena kurung, kau kena gapo, tak ada orang yang boleh tahu, tak ada orang yang boleh selamat kita dah. Kita seru je lah. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Mari kita Quran semula. Qad ja'akum basair. Sekarang ini telah datang pada kamu basair min rabbikum. Penjelasan daripada Tuhan kamu, kebenaran daripada Tuhan kamu. Bahasa ini apa? Quran. Faman absara falinafsi. Siapa dia dengan perhati Quran ni sehingga dia nampak tak kebaikan dia, nampak untuk jadi taat pada Allah SWT untuk kebaikan dia, maka falinafsi. Maka ni keuntungan dia. Faman amiya, siapa dia tak nampak tentang kebaikan Quran ni, maka fa'alaiha, maka dia akan rugi. Wa ma ana alaikum bihafiz. Dan aku tidak ditugas, kata Allah Taala suruh Nabi kata ni. Aku tidak dibertanggungjawabkan supaya nak jaga kamu. Tak nak jaga kamu. Nabi tidak dibertanggungjawabkan oleh Allah SWT
Untuk kepada untuk bertanggungjawab terhadap keputusan kita. Tak, Nabi tidak bertanggungjawab. Tak, setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan dia masing-masing. Nabi hanya bertanggungjawab supaya sampai ke. Wa kadzalika nusarriful ayat, kembali pada Quran. Demikianlah kami telah datangkan ayat-ayat yang begitu jelas sekali. Ayat ni 3 perkara dari satu ayat. Wa kadzalika nusarriful ayat sa waliyaqulu darasta sa walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. 3. Tak, dari satu ayat 3 makna. Ayat pertama tu, demikianlah wahai orang yang baca Quran sekarang ni, kami datangkan ayat dengan pelbagai laras, cerita tentang tanaman, cerita tentang ni, cerita berlaku ni, supaya nampak kebesaran, nampak kehebatan Allah. Ni maksud sebenar. Kemudian waliyaqulu darasta, Allah Taala bagi tahu supaya dia juga untuk membantahkan dakwaan daripada orang Mekah. Orang Mekah kutuk Nabi. Dia dalam qiraat dia ada 2 bacaan. Ni qiraat hafaz kita. Qiraat Ibnu Katsir baca darasat. Darasat. Dia makna lain pula. Waliyaqulu darasta. Untuk membantah Allah Taala bagi, demikianlah kami hantar Quran, kami datangkan ayat Quran dengan pelbagai cerita begini ni untuk membantah dakwaan yang dikatakan oleh orang Mekah ni. Gapo dia? Darasta. Muhammad ni sebenarnya, kok dia ayat pada kita wahyu ni sebenarnya dia kaji sendiri dah. Dia kaji daripada kitab-kitab ahlul kitab. Darasta ni mana dia kaji. Dalam qiraat ada darasta, ada darasat, ada darasta. Darasta apa maknanya? Darasta. Tak. Maknanya apa dia? Kaji. Untuk membantah dakwaan daripada orang Mekah ni, sebahagian mereka dah dia buat kedai kopi untuk tenangkan tekanan daripada dakwah Nabi begitu hebat sekali. Dah. Jadi dia kejut sama dia, kawan tahu dah tu. Dia ngaji dengan siapa-siapa tu. Dia ada baca kitab siapa-siapa tu. Dia reka, dia buat. Dia ambil siku-siku dia ngajah, dia tahu. Dah. Muka cerita dia Nabi pernah dah pergi nego luar negara kan. Jumpa dah kan. Dia belajar situ tu. Macam-macam reka yang dia buat. Waliyaqulu darasta. Supaya mereka kata kamu ni dah jumpa dengan dia tu, belajar dengan dia tu, kaji sendiri. Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Dia juga kami datangkan ayat-ayat begini dengan pelbagai cara begini untuk kami jelaskan dak kepada kaum yang tidak tahu bahawa ini hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu wahai Muhammad, tengok ni ayat, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutlah apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada kamu. Jangan peduli tu. Orang duk kata apa-apa jangan peduli. Ni sebab tu dai kena ada hubungan kita Allah kan. Kalau tidak kan tak, keadaan masyarakat nak lagu tu nak lagu ni, kata-kata menyebabkan kita jadi lama-lama terikut dengan dia. Sebab tu konsisten. Sebab tu Allah Taala kepada Nabi kan, bila keadaan Nabi berhadapan dengan situasi macam-macam, kritikan daripada orang ni, orang nak islah ni biasa ni dia fikir lagu mana orang kata, dia fikir lagu mana supaya orang terima dia. Dan nubuah, manhaj nubuah, dan ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikut sajalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Jangan fikir. Kamu konsisten secara. Tak, penjelasan selepas dia orang tak beriman, dia bertanggungjawab. Kamu tidak bertanggungjawab terhadap keputusan mereka. La ilaha illahu. Tidak tepat berkata malaikat Allah Subhanahu taala. Ni Nabi kena. Wa arid anil musyrikin. Tak secara. Orang duk kritik macam-macam kamu secara. Kamu kena pastikan kamu dah pergi kamu ni ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu taala. Jangan bijak. Ni sebab tu mudah sebenarnya nak bina umat ni. Kita tak boleh bijak. Yang jadi payah sebab kita nak bijak. Kita nak fikir lagu mana nak bina umat ni, lagu mana nak bina umat. Dak ajak umat tak perintah Allah, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi ajak umat ni supaya ikut kita Allah. Ikut kita Allah. Dan lagu mana kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Walau sya Allah ma asyraku, ni Allah Taala nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat-hakikat perlu dijelaskan seperti mana ayat sebelum ni kan tak. Walau sya Allah la jama'ahum 'alal huda, ayat sebelum ni. Kalau Allah Taala nak, Allah boleh buat semua beriman. Hari pula Allah Taala bagi walau sya Allah. Kalau Allah Taala kehendaki wahai Muhammad, nasab mereka tidak akan syirik. Kalau Allah Taala kehendaki mereka tidak syirik, nasab mereka tidak akan syirik. Tu. Walau sya Allah an la yusyriku ma asyraku. Dia takdir dia gitu. Kalau Allah Taala nak sebenar, begitu juga kalau Allah Taala nak mereka hidayah, pasti Allah Taala boleh bagi hidayah. Tapi apa berlaku syirik ni? Sebab dunia tempat ujian. Dunia tempat ujian. Jadi bila sebut ujian, dia sama ada 3 keadaan. Tak. Iradah Allah ni. Tak, Allah nak manusia syirik ke? Kita tengok keadaan sini. Allah nak lagu mana manusia? Allah nak manusia syirik ke? Pas semua syirik belaka ke? Tak kan? Mana ada syirik belaka? Kalau Allah Taala nak dari sudut iradah Allah nak syirik, pasti syirik belaka. Tapi tak. Allah nak semua manusia dari sudut takwini, ni. Allah nak manusia beriman kan? Tak juga, tak jadi. Jadi tinggal
Allah nak apa dia? Allah nak manusia ni beriman dengan Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Allah Ta'ala nak syirik dengan Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Kalau Allah SWT nak manusia beriman berdasarkan ijbar daripada Allah, Allah Ta'ala boleh buat beriman. Allah Ta'ala bagi dah berkali-kali dah. Tapi kita tengok realiti. Adakah manusia semua beriman? Dah. Dalil bahawa manusia ada pilihan, manusia boleh kufur. Adakah manusia boleh Allah Ta'ala nak manusia semua syirik? Tak juga. Ada manusia beriman juga. Dalil bahawa manusia tidak dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk syirik. Jadi bila manusia ada beriman, ada tak beriman, mana hok beriman tu apa? Beriman tu apa? Hok beriman kan dia pilih beriman, hok tak beriman sebab dia pilih tak beriman. Ni dalil sebesar bahawa manusia diberi pilihan. Dan Allah Ta'ala nak manusia beriman berdasar pilihan dia. Ini ujian Allah SWT. Betul Allah SWT suruh Nabi faham perkara hakikat ni. Allah Ta'ala buat dunia ni berdasarkan pilihan manusia. Berdasarkan pilihan manusia. Kalau Allah Ta'ala nak manusia tidak syirik, ma'asyaraku Allah Ta'ala bagi tu. Ni pujuk Nabi. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizah. Dan kami tidak bebankan kamu untuk bertanggungjawab terhadap keputusan mereka. Hafizah ni tak mereka buat keputusan nak beriman ke tak beriman ke, Nabi bertanggungjawab. Dan Allah Ta'ala tidak bebankan Nabi. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Begitu juga kamu ni bukan wakil mereka. Bukan wakil mereka untuk menyatakan iman ke kufur ke, tidak. Nabi tidak dipertanggungjawabkan tentang perkara ni. Nabi dipertanggungjawabkan untuk jelaskan wahyu dengan sejelas-jelasnya. Manusia diberi pilihan. Tapi bahaya. Sebab tu kita kata bahaya. Tak, qadiyah kita ni, anak kita, keluarga kita ni, setiap orang. Tak. Allah Ta'ala nak manusia ni beriman berdasarkan ikhtiar dia. Dia benda ni kena usaha. Tak, kita tahu dengan manusia ni asal manusia tidak dapat kawal diri. Tak, makhluk yang boleh dimanipulasi. Tak, sebab tu amalan-amalan ni perlu. Semahaya ke apa ni asal untuk ajar manusia bagaimana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu wahai wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci orang yang mana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas diberi penerangan penjelasan, dah, maka jangan. Dah, dalam dakwah ni kita tak kritik. Tak kritik. Dah, dengar semata-mata zat tu. Orang tak semua manat ni bodoh tolol. Ia bukan lagu tu dakwah. Dia kena bagi tahu buat apa semua tu. Dia buat gapo dia? Gapo dia cipta. Itu tak apa. Itu nak buka fikiran. Tapi semata-mata bagi tahu semua manat ni bodoh ni. Tak. Orang semua lagu ni bodoh. Dia bukan lagu tu. Dia caci lagu tu. Manat ni pun bodoh juga, lat bodoh juga. Tak boleh. Dia menimbulkan kemarahan. Sebab tu dakwah para anbiya bukan lagu tu kan. Dakwah para anbiya bagi tahu. Kamu semua tu tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Bagi tahu hakikat dia. Buka fikiran dia. Kalau kamu buat lagu tu fayasubbullah adwan bin, mereka kecaci Allah juga tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Dan Allah Taala bagi ni kanun Allah SWT. Demikianlah kami hiaskan bagi setiap umat ni amal mereka. Setiap umat ni Allah wa umum ni. Amal gapo dia? Amal baik amal buruk. Amal baik amal buruk. Dua-dua. Allah Taala hias. Allah Taala hias pada orang mukmin. Gapo dia? Taat pada Allah tu baik. Jadi orang buat. Allah Ta'ala hias pada orang yang pilih kufur dengan Allah SWT. Kekufuran dia molek. Berarti dia kufur dengan Allah Ta'ala. Ini ujian. Jadi bapa Allah Ta'ala hias lagi ni sebab berdasarkan ikhtiariah dia. Dia pilih nak taat, dia pilih nak dahaka. Allah Nabi sudah bagi tahu dah kan. Tak. Wa man dari surah Zukhruf. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Tak. Siapa dia pilih kehidupan dia pilih dulu untuk menjauhkan diri daripada agama, daripada Quran, daripada wahyu, maka kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Dan syaitan akan hias dia molek. Apa ni ya? Mengikut kadar kesesatan. Sesat dari sudut ibadat ke, kesesatan dari sudut amal lah. Satu orang itu tak semaya dah. Dan mula-mula tak semaya rasa bersalah, tapi seminggu tak semaya dah. Asal tak ada gapo. Bawa dia, syaitan hias dah, tak ada gapo dah. Syaitan akan datang dalam kepala tu. Biar tu pun tak semaya kok. Dia tu tak semaya kok. Tak semaya kok. Ya kita tengok itu. Lama-lama dia tak ada gapo. Tak ada rasa gapo. Syaitan hias. Allah Taala kata, ni qanun Allah, ni ujian Allah. Wa kadzalika zayyana likul. Demikianlah kami hias bagi setiap umat, setiap qanun. Amalan mereka. Orang mukmin gitu juga. Dalam surah Hujurat kan, Allah Taala hias pada orang mukmin. Gapo dia? Iman tu molek, taat tu molek. Allah Taala hias. Doa Nabi begitu juga. Wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, hiaskanlah ketaatan juga iman ni molek pada hati kami. Ya, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak.
Minta daripada Allah SWT. Ni qanun Allah. Sebab tu kata ujian ni bahaya. Ujian bukan semata-mata kita tahu apa-apa. Tak bila kita nak taat, bila kita boleh taat. Dan lama-lama tu kita jadi derhaka tu jadi molek, maksiat tu jadi molek. Tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa. Ni bahaya. Ayat wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat lepas tu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba fasanuyassiruhu. Tengok taisir daripada Allah belakang. Fasanuyassiruhu lil yusra fasanuyassiruhu lil usra. Bapun Allah Taala mudahkan jalan ke syurga, Allah Taala mudahkan jalan ke neraka. Bapa Allah Taala mudahkan jalan ke syurga. Ayat atas wa amma man a'ta wattaqa, itu ikhtiar. Siapa dia pilih ketaatan, pilih takwa, pilih bantu orang, pilih ketaatan dah. Siapa satu berikat fasanu yasir, kami akan mudahkan jalan ke syurga. Tapi siapa dia pilih bakhil, wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba, siapa dia pilih kebakhilan, pilih tak percaya akhirat, pilih tidak peduli akhirat, pilih lama-lama, kami akan mudahkan jalan ke neraka. Taisir daripada Allah. Ni bahaya ni. Tak ada rasa kamu. Ni qanun Allah. Ni betul ujian. Ya, ujian ni bukan dia kita tak boleh buat apa. Siapa dia nak hidayat tapi pilih jalan ni, dia akan sesat. Sepuluh orang ada nak tak syaitan. Dia tak syaitan, dia syaitan. Tapi tengah hari pergi mandi patah. Tengah hari mandi patah. Mandi patah tengah hari. Dia tak syaitan. Qanun Allah lagi mana? Doa dah tak cerita kau gabar tak gitu, kita situ. Sebab apa? Suluk kamu tu. Suluk dia tu. Jadi qanun Allah Taala bagi tu. Baru dia kata, lepas tu kalau tu kawan tu tak cerita Allah Taala buat itu. Dia salah Allah Taala macam-macam dia dah. Allah Taala buat kawan itu. Padahal dia duduk mandi situ. Tengah hari duduk mandi patah. Padahal dia kata Allah Taala buat dia itu. Dah bukan Allah Taala buat itu. Mu tu pilih jadi lagu tu. Qanun Allah SWT bila orang mandi tengah hari, tak, dia akan jadi hitam. Itu qanun Allah. Qanun tak berubah. Konsisten. Qanun hidayah pun qanun sesat ke, qanun dunia ke, qanun akhirat ke, dia ada qanun. Allah Taala ni dalam sistem dia gitu. Tak. Dari Quran baru kita nampak kan. Kalau tidak, kalau semata-mata hidayah dengan hujah, Firaun lama dah boleh hidayah. Sebab Nabi Musa betulkan hujah kemahai. Betul Allah Taala bila hujah begitu kuat kan, Allah Taala akhirkan apa dia? Ayat wallahu la yahdil qaumal musrifin, wallahu la yahdil qaumadh zalim, wallahu la yahdi semua. Supaya kita jelas kan. Bapa hujah gitu pun tak boleh beriman juga. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang zalim. Allah Taala tidak akan bagi pada orang fasik. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang mana melampau. Sebab sikap dia tu. Sikap dia, suluk dia lah gitu. Macam mana dia dapat hidayah? Walaupun jelas boleh dia hidayah, dia kena istighfar lah. Dia kena berlepas diri. Sebab tu para anbiya mari bagi tahu pada hamba ni, tak bina hubungan dengan Allah, istighfar pada Allah. Allah Taala ampun. Allah Taala boleh bagi dia. Tapi hamba tak sih. Jadi Allah kata demikianlah kami hias bagi setiap umat ni, umat yang taat kau, umat yang derhaka kau, kami hias amalan mereka tu. Summa ila rabbihim marji. Kemudian mereka kembali jumpa Allah Subhanahu wa taala, tepat kembali mereka, Allah Taala akan bagi tahu apa yang mereka buat. Wa aqsamu billahi jahda iman, sikit lagi. Wa aqsamu billahi jahda iman. Mereka bersumpah ni orang Mekah ni sebelum ni. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau la in ja'atuhum, kalau nabi dapat bawa ayat yang mereka pilih, ayat seperti mana Nabi Musa dapat tukar jadi ular ke, la yu'minunna biha, nasya mereka akan beriman. Ini ucapan mereka ni. Allah Taala kata kul, katakanlah Muhammad, pertama sekali mukjizat ni milik Allah. Innamal ayatu indallah. Yang boleh mari ayat, mari mukjizat ni Allah Subhanahu wa taala, bukan milik nabi. Musilah orang minta dengan nabi itu bukan dia milik. Yang kedua, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Tengok Allah bagi tahu, wa ma yush'iru, syuur ni mula-mula ilmu. Dia syuur dulu, rasa. Tak, anak kita kan mula nak faham api tu panas, api tu bahaya kan tak? Tak. Ternyata api tunjuk api, biar dia rasa. Rasa tu mula-mula faham. Tu syuur. Sebab Allah kata mula-mula sekali. Wa ma yush'irukum. Mereka tidak khabar ke? Anha idza ja'at la yu'minun, bahawa bila mukjizat ditunjukkan bahawa mereka tidak akan beriman juga. Allah Taala bagi tahu tak ada beriman. Firaun beriman ke? Umat orang dulu beriman dengan mana ada beriman dengan mukjizat? Tak ada satu umat pun beriman dengan mukjizat. Mana saya beriman bila mari mukjizat tunjuk dia kata sihir pula. Tengok Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Wa nuqallibu afidahum, apa tak beriman. Tengok ni, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Ni pun kita khilaf dengan terjemahan biasa. Terjemahan biasa ni apa dia? Kami telah bolak-balik ke hati mereka kan. Dak pandangan mereka sehingga mereka tidak mau beriman kan. Tak. Bukanlah gitu.
Wa nuqallibu afidatahum, ni jawapan daripada ni Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi. Wa nuqallibu afidatahum, kami sudah datang ke dalil-dalil dan bukti-bukti itu, sepatutnya hati-hati mereka dan juga pandangan mereka itu sudah jelas dah. Sebab afidah ni bukan hati, afidah ni apa dia? Ilmu, pusat ilmu. Fuad ni pusat ilmu, sumber ilmu pendengaran dan penglihatan. Kumpul tu dalam fuad, dalam fuad. Dia meresap dalam qalbun, dalam qalbun. Tapi sebelum meresap dia ada situ. Dia sebab tu fuad ni jadi kosong. Bila kena repok, kena gabok, kena tekan ke tak? Kosong. Dia tak ada. Hilang belaka, tak ingat belaka. Dah ilmu kan? Ngapa masuk dah. Kena jekah tu tak ingat belaka. Sebab dia hilang, dia boleh hilang. Kerana tekanan, kerana ketakutan, kerana gabok, dia boleh hilang. Fuad ni tempat ilmu. Jadi Allah Taala beritahu, kami telah nuqallib, mana kami telah datangkan dalil-dalil dengan macam-macam. Tengok kita baca ni, Allah Taala suruh perhati langit bumi, perhati belakang gini. Allah Taala bagi tahu tumbuhan semua, perhati semua daripada dia belakang ni. Kami telah balik-balik berdasarkan ilmu-ilmu mereka, dengan pandangan-pandangan mereka, absarhum ni, basirah mereka ni. Tapi mereka tak beriman juga. Kami telah balikkan dalil-dalil semua ni supaya mereka beriman. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka tak beriman bila ditunjuk pada mereka. Adakah dengan datang mukjizat yang mereka minta tu mereka akan beriman? Tak, Allah Taala bagi tak akan beriman. Dalil begitu kemah sekali. Quran ni paling kemah sekali dalil dia. Kalau dengan Quran ni mereka tak beriman juga. Adakah kamu ingat bila mari mukjizat manusia beriman? Tak beriman. Oleh kerana itu wahai mak ni degil. Kalau degil kan, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, biarkan mereka dalam keadaan gitu. Walau annana nazalna salih, walau annana nazalna, ni Allah Taala jawab sekali lagi. Walau annana nazalna ilaihimul malaik, kalau kami buat turun pada mereka malaikat, Allah bagi tahu. Dan kami bangkitkan orang yang telah mati, yang mereka minta kusa. Orang Mekah minta supaya Nabi bangkitkan kusa kan. Kusa ni kalau zaman kita kan apa? Tok kenali. Oh boleh. Bangkit tok kenali mula. Kenal belaka tok kenali gambar dia semua ada ke tak? Tak. Kalau tok kenali kata betul tu. Tak. Kusa zaman Nabi kusa. Orang Mekah cabar Nabi, kalau benar umur ni benar daripada Allah, bangkitkan kusa, kami nak tanya kusa. Akhirat jala. Mu ni jala ke Nabi. Allah Taala bagi tahu, walau annana, kalau kami turunkan kepada mereka para malaikat, ya seperti mana mereka minta, ataupun kami buat mayat ni boleh kecek, orang mati boleh kecek. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, kami kumpulkan segala sesuatu depan mayat mereka, ma kanu liyu'minu, nasib mereka tidak akan beriman illa ayyasha Allah, malaikat bila Allah Taala nak juga. Iman ni kena dengan izin Allah. Kalau Allah Taala tak kena, hamba nak dalam keadaan dia zalim, dia tak boleh beriman. Dia nak beriman ke Allah, dia kena lalu pintu inabah juga, pintu rendah diri juga, pintu inkisar, pintu tawaduk juga. Dia tak ada kita beriman, kita zalim, kita kawin beriman, tak boleh. Dia tak boleh pintu tu walaupun apa pun dia tak akan beriman juga. Tak akan beriman juga. Ni Allah Taala bagi tahu. Sebab beriman ni bukan semata-mata dengan kefahaman kita. Bila kita faham, baru kita boleh faham. Tak. Ya, pintu nak menuju Allah ni tak ada pintu lain. Dia kena pintu inabah juga. Dia kena pintu tunduk. Dia kena pintu taslim, pintu ingkiat, pintu Islam. Dia tak ada pintu lain. Dalam nak jadi hamba Allah, nak sampai pada Allah ni, pintu takabur, pintu sombong, pintu ni tak ada. Baca Allah kata, "Ma kanu li'min." Siapa kita kata illa insya-Allah. Walakin aktsaruhum yajhalun. Tapi kebanyakan mereka ni jadi tak reti. Kita sambung tadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Alhamdulillah.